عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni kita dapat bersama-sama dan malam maghrib tadi saya baca qiraat Warash berasal daripada Nafi' bin Abdul Rahman bin Abu Nu'aim yang meninggal pada tahun 1600, meninggal pada tahun 1169 Hijrah. Daripada Abdul Rahman ibni Mur'uz al-A'raj dan daripada Syibah ibn Nisah al-Qadhi dan Muslim ibn Jundub al-Hulali, merupakan tuan kepada Yazid bin Abdul Rahman Abu Ja'far bin Yazid bin Al-Qaqari dan juga Abu Hurairah daripada Ibnu Abbas daripada Abdullah ibn Ayyash ibn Abdul Rabi' ibn Ubay bin Ka'ab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanak dia. Nama-nama syekh-syekh tu dan juga sahabat Nabi juga tabi'in merupakan sanak dia. Dia adalah daripada qiraat yang 7 yang diakui. Jadi beberapa perkara yang berubah dalam tu. Contohnya dibaca dengan Maliki Yaumiddin. Alaihim dibaca dengan alaihimu sekadar 6 harakat. Jadi itu dia punya qiraat Warash. Harap tak ada lah yang mufarraqah tadi. Baik. Itu pembukaan kita pada malam ini. Saja kita baca tu nak biar ada kelainan, biar kita boleh dengar. Mari sekali lagi kita baca qiraat lain pula, biar ada kelainan. Baik. Sekarang kita sambung pada muka surat yang ke-11. Pada kuliah kita yang lepas, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quranul Karim sifat kehambaan yang mana Nabi SAW sendiri pun dipanggil sebagai hamba. Contoh yang telah kita beri pada ayat Subhanalladzi asra bi'abdih, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, juga disebut sebagai seorang hamba. Begitu juga Allah Ta'ala sebut kul fa'auha ila abdihi ma auha, juga disebut sebagai hamba. Dan pada ayat-ayat yang lain. Baik, kita fahamlah bahawa bila Allah Ta'ala sebut hamba ni adalah salah satu daripada penghormatan dia kepada manusia ini. Mungkin selama ni Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkinlah kita selama ni faham bahawa hamba Allah ni biasa-biasa je. Tapi hamba tu, hamba kepada Allah adalah orang yang paling terbaik. Hamba kepada manusia orang yang paling hina. Kerana hamba kepada manusia ni dia tak boleh nak bergerak sebab dia hamba, dia tak bebas, dia tidak merdeka. Oleh kerana itu Islam
menawarkan pahala yang begitu banyak bagi seseorang yang boleh memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba. Bilal seorang hamba, tapi dia dimerdekakan oleh Abu Bakar dan beberapa orang sahabat lagi. Kenapa? Kerana betapa besarnya pahala memerdekakan hamba. Kita nak jadi merdeka daripada jadi hamba Allah ni tak boleh. Sebab orang yang berjaya menjadi hamba Allah adalah seorang yang diletak di martabat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Tengok muka surat yang ke-11 tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan tentangan orang-orang kafir kepada Nabi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, tak sebut perkataan abdina, fa'tu bi suratin min mithlih. Dan jika kamu tetap dalam keraguan berkenaan dengan Al-Quran yang kami wahyukan kepada kamu ni, niscaya fa'tu bi suratin min mithlih, buat mari surah lain. Allah Ta'ala sebut min abdina, in kuntum fi raibin mimma nazzalna, yang kami turunkan ala abdina. Nazzalna makna kami turunkan secara beransur-ansur, kami wahyukan kepada hamba kami, itu Muhammad. Juga disebut perkataan abdina. Nescaya buat mari. Kalau mu tak percaya Muhammad ni sebagai seorang hamba aku yang aku suruh dia ni berdakwah, aku suruh dia ni kata pasal Islam, aku suruh dia bawa Islam, bawa agama ini, maka buat datangkan kepada aku satu surah untuk kamu lawan Muhammad. Kerana Nabi SAW ni guna hujah Quran, dia tak guna hujah lain. Nabi tak guna hujah lain, Nabi guna hujah Quran sebagai wahyu. Buat mari surah lain sebagai hujah untuk lawan Nabi sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Baik. Dan agama secara keseluruhan masuk dalam lingkungan ibadah. Wa qadna ma'adha fi sahih, sebagaimana yang telah pun datangnya, waqad thabata fi sahih, sabit dalam sahih, anna Jibril, bahawasanya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupai orang Arab dan bertanya kepada beliau. Seorang lelaki orang Arab dah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini boleh kita tengok dari riwayat Muslim dan terkenal hadis ini sebagai hadis Jibril. Nak bagi tahu bahawa Islam ni merangkumi semua sekali peribadatan. Baik. Macam mana hadis itu? Kita huraikan ni malam ni. Dia mari dekat Nabi, dia tanya beberapa soalan kepada Nabi. Yang pertama dia tanya mal Islam, apa dia Islam? Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjil bait man istata' ilaihi sabila in istata'ta ilaihi sabila. Qala famal iman? Qala al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Qala famal ihsan? Qala an ta'budallah. Itu perkataan abdu. An ta'budallah ka annaka tarak wa fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala hadha. Qala, Nabi tanya pula pada sahabat, kamu kenal siapa ni? Ta'rifu man hadha? Ni dia tak tulis ni. Dia tak tulis habis. Dia tulis Nabi bertanya kepada para sahabat, qala hadha Jibril jaa yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril yang datang kepada kamu mengajar kamu agama kamu. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian hadis ni dia panggil induk kepada agama ini. Hadis ni merupakan pokok dan asas kepada agama ini. Sebab di dalam tu ada pokok keimanan, pokok keislaman
Dan juga satu benda lagi, ta'abbud, yang disebut sebagai ihsan. Oleh kerana itu, kalau kita tengok muka surat 13, dia kata ad-din, agama, mencakupi kedudukan dan merendahkan diri. Dikatakan aku menghinakan diri kepadanya dan ia pun menghina. Dikatakan menyembah Allah, mentaati dan tunduk kepadanya. Baik, kita hurai hadis ni dulu sebelum kita pergi jauh. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan kepada sahabat, bahawa Jibril datang mengajar agama sendiri, menyerupai seorang lelaki yang datang dalam keadaan syadid bayadu thiyab, dalam keadaan putih dia punya baju dia, yang tidak ada tanda musafir. Sahabat tengok muka ni, sahabat kata, muka orang sini ni tak pernah tengok. Kalau kampung kita, kita kenal muka kampung kita lah. Kita kenal. Kalau hak kaki masjid, orang masjid kenal. Kalau kaki hak kedai kopi kenal. Tapi kita kenal lah muka dia macam mana. Orang kampung ni cakap macam mana. Kalau sebelah abi tu, tu cakap pasal lain sikit tu. Cakap lain Malaysia dia panggil. Belah-belah payah apa tu, cakap pelik sikit pada kita. Belah-belah ni lain sikit. Tu kita boleh nampak. Kalau orang Terengganu cakap Kuala Berang tu lain pula. Belah Kuala Terengganu, belah Ladang apa lain, orang Besuk cakap lain. Daripada bercakap, gaya tu kita tahu. Kita kata orang mana dia ni? Orang Hulu ke orang Alik Hilir? Orang Kelantan kata dia ni orang darat ke orang bandar dia. Orang darat nak mana Hulu lah. Ataupun dia orang pekan, orang bandar dia ni. Boleh nampak. Gaya pakaian pun kita tahu. Gaya pakaian pun kita tahu. Kalau pakai je ni, orang panggil kain-kain hok kilah-kilah rusuk ni. Tu orang patah tu. Kain kilah-kilah kain pelekak tu, dia kilah dia rusuk ni. Tu gaya orang pantai. Tu. Dia pergi kait pukak dia duduk sini. Dia berasa longgar sikit, dia kilah. Dia berasa longgar sikit, dia kilah. Dia pegang burung, dia kilah, burung hok seekor dia 2 ekor. Maaf lah bergurau itu lah. Lah pagi-pagi orang duk cakap mengaji, dia duk ke burung tu. Susah. Tu jenis orang pegang burung. Jadi kita nampak. Dan bila dia masuk dalam pekan, jarang-jarang orang begini ni, kita tengok dia macam mana. Dia pakai pun macam pelik pada orang, macam lenggok-lenggok tengok bangunan. Nampak ni? Tengok bangunan tinggi-tinggi tu. Allahu Akbar. Ada saya ingat cerita zaman dulu kan. Dia pun duk kata, dia buat apa pergi Kelantan, dia kata. Tak ada maju apa pun, orang kata lah masa tu. Jadi dia mau tu naik taksi. Dia kata, buat cik duduk Kelantan apa, dia kata. Apa pun tak ada bangunan pun tak ada, dia kata. Dia main pada Kuala Lumpur, dia orang panggil Soho lah ni, dia main pada Kuala Lumpur, bangunan tinggi. Pak cik tu kata nak tunggu kena dia ni. Atau cik tu tak marah, dia apa, pakai beca, dia naik beca, taksi beca tu lah, beca, kayu beca, lalu kat bangunan. Dia tanya pak cik tu, ni bangunan ni bila buat pak cik? Pak cik tu pun tengok, lalu kemarin tak ada lagi, dia kata masa mana buat dia tu. Nak beritahu cepat je pembangunan tu, kemarin lalu tak ada lagi, masa mana buat tu lah, sekali turun taksi gitu. Aduh, tu cerita lah, tu bukan hadis tu. Baik. Jadi dia ni Jibril ni mari. Sahabat pun tengok, mari-mari belaga lutut dengan Nabi. Mari-mari duduk belaga lutut dengan Nabi. Ni adab. Adab kita. Mari belaga lutut dengan Nabi duduk, sahabat pun pakat tengok, siapa dia ni mari. Tangan dia tak paha Nabi. Tangan tak gitu. Ada kata tak paha dia sendiri, ada kata tak paha Nabi. Tanya Nabi, mal Islam? Siapa benda Islam? Nabi jawab,
Sudah Nabi jawab, dia kata, betul. Itu asal dia. Sudah Nabi jawab, dia kata, betul. Hadis ni riwayat Umar. Kalau kita tengok tak, Umar kata, tanya orang dapat terjawab betul, dah tahu dah tanya buat apa. Mestilah kita berfikir begitu. Tuan-tuan tanya saya, ustaz bagaimana hukum gini, saya pun jawab. Tuan-tuan kata, betul. Lah, tanya maknanya tanya ada something lah tu tanya tu. Tak apa lagi. Tanya iman pun jawab begitu. Tanya ihsan lah sekali, Nabi jawab begitu, pun dia jawab sama, betul. Pertanyaan hari ini panjang ni, tanya bab kiamat satu lagi. Nabi sebut tanda. Sudah-sudah dia tanya-tanya Nabi 2-3 perkara ni, dia pergi. Orang apa pakat tengok. Nabi pun tanya lah Umar, kamu kenal siapa tu? Cara Umar jawabnya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sahaja mengetahui. Maknanya dia tak tahu semua. Kalau kita Nabi tanya begitu, kita jawab apa? Masa macam pernah tengok. Kita buat-buat pandai kita. Buat-buat tahu, padahal tak tahu pun. Ada jenis manusia gitu. Pasal pernah tengok dia ni, mana belum jumpa dia ni? Kat market ke mana? Sahabat tidak. Tak tahu Rasulullah, Allah dan Rasul dia tahu. Ada huwa Jibril. Itulah Jibril yang mari kepada kamu, yu'allimukum dinakum, mengajar kepada kamu agama kamu. Baik. Kita tengok dia punya kerangka dia. Islam berdiri di atas 3 kerangka besar ini. Islam, iman dan ihsan. Lepas tu, 3-3 ni adalah tonggak yang mesti ada dalam tubuh kita dan mesti kita mengaji benda ni. Mesti kita mengaji. Kalau kita orang Islam, kita kena tahu apa benda yang disebut sebagai syarat-syarat syahadah kita. Bila kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mesti ada syarat-syarat syahadah dia. Dengan yakin, dengan inqiyadnya, dengan qabulnya dan sebagainya. Mesti kita kena tahu benda tu. Saya mengajar ni syarat syahadah ni, akidah wasatiyah tadi di masjid di Jawi Sungai Adang. Boleh tengoklah rekod sebelum ni. Malah nak ulah lah, sakit tengkok, ulah banyak-banyak. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam tu, YouTube tu ada. Saya hurai habis dah. Syarat-syarat syahadah tu habis dah. Kalau orang ada telefon tu, ada Telegram dia panggil. Telegram yang channel Suara Sunnah tu pun boleh ambil dalam tu. Semua kuliah-kuliah saya masuk dalam tu. Dengar secara audio dia panggil. Secara audio. Bukan video, secara audio. Maknanya tuan-tuan boleh dengar sendiri. Semua saya dah hurai berkenaan dengan syarat-syarat syahadah. Bismillah. Cuma kita sebut ringkasan daripada apa yang saya sebut itu. Islam, tanda seseorang itu menyerah diri kepada Allah. Dan Islam adalah bukan agama yang Nabi pilih nama itu, tidak. Tapi dia diberi nama oleh Allah Ta'ala sendiri. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Dan aku redha Islam sebagai cara hidup kamu. Nabi Ibrahim disuruh supaya menyerah diri pada Allah. Islam ay taslim. Islam merupakan benda yang selamat kalau kita serah diri kepada dia. Orang yang menyerah diri kepada Islam ini mesti ikut peraturan dalam Islam. Sebab itu bagi orang yang nak masuk Islam, dia kena faham dulu apa sebenarnya yang nak masuk ni. Kerana lepas daripada masuk Islam, tak boleh murtad dah. Tak boleh murtad. Ada kata tak ada paksaan kalau sebelum masuk Islam. Tak nak paksa, la ikraha fid din, ayat yang selalu kita baca. Tidak ada paksaan dalam agama. Memang kamu boleh ikut agama kamu dan kami boleh ikut agama kami. Ya Islam bodoh-bodoh nak ikut agama Kristian tu sebab apa? Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Ada kata tak apa, dia kata sebab Malaysia ada masyarakat majmuk lain sikit pada tempat lain. Woi, Madinah nak majmuk juga. Nabi cuba alih segala benda yang sama dengan Yahudi. Makan bekas makanan yang dijilat oleh anjing, Nabi suruh sama.
Tapi kalau anjing tu pergi pegang binatang buruan, tak ada apa, boleh sembelih tu. Nak kira sama air liur. Betul tak? Sebab apa di Mekah ni suruh sama? Sebab tak mahu bagi sama Yahudi. Sebab Yahudi bekas makanan jadi jilat oleh anjing, dia basuh saja. Nabi tak mahu bagi sama, Nabi sama. Puasa 10 Muharram, Yahudi puasa tak? Puasa. Nabi kata kalau aku hidup tahun depan, aku nak puasa 9 Muharram. Tak mahu bagi sama Yahudi. Tiba-tiba kita hari ni, mari Christmas, orang lain pakai topi Santa Claus, kita pakai juga Santa Claus. Kita kata, tak apa, masyarakat majmuk kepala bapak majmuk. Geram juga puasa. Cengai sikit tu, maaf lah, lama tak jumpa isteri. Lah, jadi mudah ya cerita dia gitu je. Masyarakat majmuk pun, masyarakat majmuk Madinah pun majmuk lebih pada kita lagi. Awak masa Nabi memerintah tak ada orang kafir Madinah? Ada. Nabi pernah pergi majlis Yahudi. Tapi bukan majlis agama. Yahudi jemput Nabi pergi. Pernah pergi. Bukan majlis agama. Christmas ni majlis agama. Allah Ta'ala sebutlah Quran hampir pecah langit tu apabila mengatakan Tuhan yang ada anak. Hampir pecah langit, marahnya langit orang yang mengatakan Tuhan yang ada anak. Tiba-tiba kita boleh ambil tarikh ni, kita boleh ambil meraihkan sama-sama ya konon kita ni masyarakat majmuk. Sekarang apa? Kerana nak jaga orang politik tertentu, nak jaga pengikut hak sokong dia. Fikir sendirilah. Sebab tu kalau orang politik jaga agama ni penuh jahanam. Sebab dia ada pengikut. Dia ada pengikut. Menteri agama kena buat keluar statement lah. Dulu masa jadi mufti pun nak molek buat keluar statement, sekarang jadi menteri agama mana statement? Kalau orang katakan Ustaz Khairul tak boleh mengajar cakap politik. Cakap politik dia kena pada tempat. Kita tegur orang politik. Kalau saya nak cakap politik, saya cakap atas masjid. Saya suruh parti pergi buat tengah padang, kita ceramah situ. Nah, cuma kita tegur pemimpin ni masalah akidah. Dia nak main tak apa ni kita buka ruang, apa panggil buka ruang. Syaitan ni nak boleh jadi syirik tu, dia tak syirik selalu. Dia tak jadi syirik terus dah. Dia heret perlahan-perlahan. Termasuklah benda ni. Dulu depa Bali dengan raya sambut sekali. Dia panggil depa raya. Kerjaan pemimpin kau tu. Sambut iklan dalam TV depa raya. Depa Bali tu puja dewa cahaya tu. Perayaan agama campur dengan raya kita Aidilfitri, hak suci, hak bersih. Oh tak apalah, sambut sekali. Sebab apa? Tarikh depa Bali dengan raya dulu kan selang sehari ke selang 2 hari. Oh sambut depa raya, sambut sekali. Hari raya dia pakai samping. Hari raya dia pula kita pakai pakaian dia pula. Sebab apa? Masyarakat majmuk. Dah nak jaga akidah macam mana? Kalau jahanam nak jaga apa? Cuba sebut nak jaga apa? Duduk atas kursi pemimpin nak jaga apa sebenarnya? Dan nama Islam mengucap 2 kalimah syahadah, apa yang dijaga? Cuti kita cuti, tak apa kerajaan bagi cuti 25, kita cuti, tapi jangan sebut apa-apa. Biar dia situ. Selamat gitu cukup lah. Oh ni duk pakai cara dia. Ada seorang tengok dalam Facebook tu, bekas menteri. Oh pakai ni macam Santa Claus dah apalah. Oh Rai sungguh Santa Claus tu siapa dia? Buka dalam kitab agama dia apa kefahaman berkenaan dengan Santa Claus siapa tu. Cek tengok kitab agama, jangan duk buat saja. Sebab ni tak ada akidah. Akidah dicabut oleh musuh-musuh Islam. Kita amat-amat kecewa. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok apa yang disebut oleh Datuk Mufti bertahun-tahun dulu lah berkenaan dengan perayaan ni. Tahun-tahun dulu lah. Kalau dia tu jiran kita, kita ucap ke dia, bukan makna kita tu sokong dia, tidak. Gitu je lah. Tapi dalam bab agama tak boleh. Dia kena beza. Sebab tu tahun baru Cina, kita boleh kata tahun baru Cina. Sebab itu bukan melibatkan agama.
tahun baru Cina. Boleh faham ni? Cuma ada kepercayaan tahun beruk, tahun kera tu ikut dia lah, jadi beruk jadi kera pun. Kita tak payah percaya tu. Ada tahun ulang, ada tahun topai, macam-macam tahun lah. Itu kepercayaan dia. Tapi tahun baru Cina tu bukan kepercayaan agama. Dia Fabali agama. Taipusam agama. Taipusam pecah-pecah kelapa tu. Tu orang Hindu satu dulu dia marah kita. Dia kata apa ni buat nyanyi ke lembu, sembelih lembu ayah korban. Mu jangan cara agama aku. Aku nak sembelih lembu, nak sembelih kerbau ke? Aku tak pernah ambil tahu pasal mu mungkin duk pecah bawa kelapa duk atas jalan tu. Siapa sepoh membazir banyak mana tu. Tak pernah sebut apa berapa lori kelapa kena pakai. Ada kita kritik, tak kritik sebab agama dia ikut dia lah. Nak pecah kelapa, nak ambil pokoknya tak atas jalan tu. Kenapa ni? Ada kritik kita nak sembelih apa? Mu tak makan lembu, suka mu tak makan lembu, aku nak makan. Nak pasal apa? Nak suruh ikut dia pula, jangan-jangan. Dia kata jangan sembelih nyaknya pada binatang. Ini adalah agama kita, semua sembelih ni, korban. Kalau kita nak biar masyarakat majmuk, kalau kita nak pakai hujah yang sama, ni pun masyarakat majmuk juga, kamu hormatlah masyarakat majmuk. Jadi hak dia dia pertahan, tak boleh. Hak kita sikit, ni ganah lah apalah. Mana kekuatan orang Islam? Tak ada. Orang Islam tak ada kekuatan. Lemah dengan musuh. Musuh ada 30%. Kita kata orang bukan Islam, 30% je. Dalam Malaysia, tapi dia rasa dia hebat. Allah Akbar. Hari ni pula cerita daging pula. Daging haram. Tak masuk daging apa, tak tahu. Kalau daging kuda, muncul juga. Daging zirafah pun tak apa lagi. Daging harimau pun tak apa lagi. Itu yang bekai itu. Makan daging harimau. Tapi kalau daging tu Allah, kita rasa 40 tahun doa masuk dapat AP daging tu bawa masuk dalam negara. Ya Allah, ni soal makanan. Kenapa benda ni boleh jadi? Kerana rasuah. Itu nombor satu. Bayar kawan tu, start daripada pintu nak masuk daging tu dia bayar, semua sekali dia bayar, cukup lengkap. Dia pun boleh buat masuk. Tak nak masuk macam mana? Nak masuk macam mana? Semua habis kena belaka. Kalau dah daging tu daging yang haram, selama 40 tahun duk sebar dia merkik-merkik, banyak mana orang duk makan benda haram. Dilarang tanggung dosa. Dosa dia makan rasuah dah satu hal. Dosa dia melepaskan daging ni, kata daging haram, sedangkan daging ni nak bagi makan ke. Kalau daging tu dibeli di pusat tahfiz, nak bagi makan orang tahfiz. Daging tu nak buat gulai di masjid, dia makan di masjid. Wajib. Dah lah beli daging dah, kita cari ikan pula buat kita. Cari kambing-kambing hok kampung nak makan kambing. Takut juga kita. Sebab benda ni benda yang melibatkan makanan. Orang kita ni jaga sungguh bab makanan ni tak boleh haram, tapi bab rasuah tu duk makan molek-molek tak rasa haram. Rasuah tak sebut najis rasuah, tak sebut gitu. Rasuah ni tak ada sebut najis rasuah. Kalau dadah sebut najis dadah. Nak suruh kita puasa geli ke dadah tu najis dadah. Najis ni maknanya adalah tanah tu lah dah. Dadah puasa geli dadah, najis dadah. Rasuah ni apa tak sebut najis rasuah. Nak sebut macam mana aduk makan tu orang pakak-pakak besar tinggi-tinggi. Tanggunglah esok tak apalah. Ya Allah. Bila kita semua baca benda begitu jadi termenung panjang, Allah Tuhan. Bahayanya musuh buat kerja kepada Islam ni sampai tahap tu. Walaupun kita tak berdosa, kita tak tahu makan tu daging apa kita pun tak tahu. Tapi lepas pada ni kita nak beli tu jadi syubhah lah pula. Jadi syubhah lah. Kita tak tahu lagi keputusan tu halal ke haram. Kementerian nak cek dulu daging apa nak masuk makmal dulu. Lalu kena daging kuda, muncul lah. Kena daging zirafah, boleh rasa zirafah. Kena daging harimau, tak apa lagi. Badak sumbu, tak apa lagi. Tapi tak ada badak sumbu tu dah. Hapus dah. Cuma orang kata daging zirafah. Ada orang kata daging kuda, tak apa lagi, dua-dua tu tak apa lagi. Allah, kalau kena daging binatang tu
Tak tahu nak kata apa. Hati duk gelak, payah nak hafal. Benda-benda begitulah semuanya. Masuk benda-benda haram begitu dalam tubuh kita. Lepas tu ustaz, macam mana ustaz? Kita kena minum air tanah nak samuk balik. Minum pun nak minum pun. Kita kata aku tak mau minum. Dah, tak payahlah lepas-lepas tu nak macam mana. Dah kita termakan ke, terbeli ke, tidak dikira. Kita pun tak tahu syarikat apa buat keluar apa. Cuma pihak kerajaan akan buat keluar syarikat-syarikat yang terlibat. Baru kita tahu, ni boleh makan, ni tak boleh makan. Bapak ni kita berjaga-jaga. Baik, di mana dah kita ni sampai ke daging dah ni. Baik, itu Islam, penyerahan diri kepada Allah. Yang kedua, iman. Sebenarnya dia iman dulu, percaya dulu, baru serah diri pada Allah. Sebenarnya dia gitu. Kepercayaan dengan keyakinan tanpa was-was. Tak was-was tak boleh dalam masalah akidah. Kita mengaji akidah ni, kita nak buang was-was yang ada pada tubuh kita, masalah kepercayaan pada Allah, biar betul-betul kita yakin kepada Allah. Bila yakin kepada Allah, yakin juga dengan malaikah wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir. Tonggak dia 6 ni, tonggak dia 2 sahaja. Kalau kita tahu 2 ni, kita akan percaya ke 6 ini, iaitu al-imanu billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Jelas, iman tu jelas, kita boleh faham. Ihsan yang kita nak sebut panjang sikit. An ta'budallah, kamu menjadi hamba kepada Allah, ka'annaka tarahu, engkau jadi hamba kepada Allah ni seolah-olah, seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Tapi gini, kalau kita buat satu kerja, CCTV duduk depan kita. Nah, kita rasa macam bos tengok. Bos tak tengok pun padahal dia tak buka lagi handset dia. Sekarang CCTV boleh tengoklah handset. Kita terasa macam dia tengok kita, padahal dia tak bangun tidur lagi. Kita pun buat kerja sungguh. Kalau tak ada CCTV tu, Allah, pukul 8 minum air, pukul 10 minum air, pukul 11 minum air. Orang kerja rehat sekejap-sekejap, dia minum air memanjang, masuk pejabat sekejap, keluar. Masuk pejabat sekejap, keluar. Kerja bertambul-tambul. Dia bekerja dengan orang. Mana tak amanah lah kalau kerja gitu. Tak perfect kerja dia. Sementara nak balik tu, berapa kali makan, berapa kali minum air, tak tahu. Sebab apa? Tak ada CCTV. Tapi kalau ada CCTV, bos dia sendiri tak tengok pun CCTV, tapi ada CCTV tu, kita kata rasa macam kita ni dilihat. Rasa macam kita dilihat. Bos kita tak tahu, lihat ke tak kita tak tahu, tapi CCTV ada. Dengan Allah ni lebih pada tu lagi. Allah ni bukan ada masa dia tak lihat, dia lihat sentiasa. Kalau bos kita tadi di CCTV tu, mungkin dia tengok, mungkin dia tak tengok. Kita tak tahu, tapi yang kita tahu, kita diperhati oleh CCTV. Yang ni Allah Ta'ala memang lihat. Allah Ta'ala memang tengok 24 jam CCTV duduk suluh kita daripada langit. Bukan kita saja disuluh, dalam hati kita tu sendiri Tuhan tahu. Innahu alimun bidhatis sudur, apa yang tersembunyi dalam dada kita juga diketahui oleh Allah Ta'ala. Nak lari mana? Nak lari ke mana? Ni orang panggil sifat ihsan. Inilah sebesar-besar hamba Allah Ta'ala. Maknanya, dia rasa dia buat sesuatu ibadah dalam keadaan perhambaan diri kepada Allah, dia merasakan ada Allah bersama dia. Semayang, duk rasa Allah Ta'ala duduk tengok depan. Nak buat satu perkara, penting perkara ni sampai tahap orang tu tak jadi nak rasuah, tak jadi zalim orang, tak jadi salah guna kuasa, tak jadi nak tipu, tak jadi. Sebab apa? Sebab ada benda tu. Ihsan. Yang kedua, fa illam takun tarah fa innahu yaraka.
Jika engkau tidak bisa melihatnya, memang tak boleh tengok pun, sesungguhnya dia melihat kamu. Kamu kena buat satu benda ni seolah-olah kamu berada di depan Tuhan dan Tuhan nampak kamu. Kalau kamu tak boleh buat begitu, mu ingat satu perkara sudahlah. Nabi katanya Jibril pada dia. Dia kata apa? Seolah-olah kamu diperhati oleh Allah. Kamu ingat kamu ni diperhati oleh Allah Ta'ala. Ada hak diperhati oleh Allah macam saya sebut tadi, tak jadi nak buat apa-apa sebab rasa diperhatikan. Kita baca lagi. Dikatakan menyembah Allah, mentaati dan tunduk kepadanya. Agama Allah lah agama ibadah, adalah ibadah. Agama Allah lah ibadah, ketaatan dan ketundukan kepadanya. Menghinakan diri juga merupakan erti asal dari ibadah. Namun dikatakan juga bermakna jalan yang dimuliakan, kerana apabila yang dimaksudkan apabila yang dimaksud adalah jalan yang ditundukkan, maka banyak kaki yang telah mengijaknya. Akan tetapi bentuk ibadah yang diperintahkan adalah ibadah yang mencakup terkandung di dalamnya hal merendahkan diri dan rasa cinta, dan mengandung dan yang mengandung puncak penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla serta puncak kecintaan kepadanya. Sesungguhnya tingkatan cinta yang paling tinggi adalah at-tatayyub. Yang pertama adalah al-alaqah, iaitu terikat hati dengan kekasihnya. Baik. Kemudian sababah, iaitu tercurahnya hati pada kekasihnya. Kemudian al-gharam, iaitu cinta sentiasa adalah hatinya. Kemudian al-ishq, iaitu puncak cinta yang paling tinggi adalah at-tatayyum. Dikatakan at-tatayyum tu artinya hamba Allah yang al-mutayyam, artinya Rabb yang disembah kerana rasa cinta kepadanya. Nah, baik. Sekarang ni kita masuk yang lebih dalam lagi. Fa inna akhiru maratibul hubb wa huwa at-tatayyum. Macam mana tatayyum tu? Dia sebut tatayyum tu macam mana? Dia bahagikan peringkat-peringkat cinta. At-tatayyum, lepas at-tatayyum tu al-alaq, dan juga ta'alluq al-qalb bil mahbub. Summa, kemudian lepas daripada tu ada nama as-sababah, kemudian ada al-gharam, kemudian ada al-ishq. Baik. Kita pergi satu-satu supaya faham. Hasil daripada kehambaan kepada Allah Ta'ala dengan syariat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajibkan kepada dia. Sekarang ni kita nak tahu maratib ataupun martabat yang tinggi dalam penghambaan diri kepada Allah. Martabat yang paling tinggi dalam ubudiyah ni macam mana? Dulu pernah kita sebut ta'ah, perkataan ta'ah. Dalam pengabdian kepada Allah ni, orang yang berjaya taat kepada Allah, orang Melayu kata taat, Arab panggil ta'ah. Ta'ah ni kemuncak kepada pahala yang menjanjikan syurga kepada seseorang yang taat berdasar pada perintah Allah, berdasar pada ayat Allah, wa may yuti'illah wa rasulah. Mana-mana orang taat kepada Allah, itu kemuncak dia. Dan ketaatan ta'ah pada Allah ni dia mari daripada seseorang buat ibadah dalam keadaan tingkatan cinta yang paling tinggi. Dia panggil at-tatayyum. Dia kata at-tatayyum artinya hamba Allah yang al-mutayyam, artinya yang disembah kerana rasa cinta. Atau paling tinggi sekali. Sembah Allah Ta'ala ni kerana cinta pada Allah. Baik. Nak cinta pada Allah ni kena ada akidah tadi. Kena ada tauhid tadi. Baru mari perasaan cinta. Kalau tidak, tak ada cinta pada Allah. Cinta ni apabila kita kenal dia, baru kita cinta. Orang kita kata tak kenal maka tak cinta. Betul sungguh. Kena kenal Allah.
Kena ada ma'rifatullah. Ma'rifatullah ni mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengikut jalan Nabi macam mana kena Allah. Bukan jalan akal. Nak kena Allah tak boleh guna akal, tak boleh. Tak boleh guna jalan sendiri. Bagaimana tarekat-tarekat yang sesat? Kerana salah jalan dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia jadi sesat tu? Kenapa? Kerana dia salah jalan dalam mencintai Allah taala. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meletakkan kecintaan kepada Allah taala itu lebih daripada segala-galanya dalam pengabdian dia menjadi hamba Allah taala. Sahabat pun begitu. Jadi tadayyum ini satu perasaan kita jadi hamba Allah kerana kita amat cinta dan kasih kepada Allah taala. Tuan-tuan rahmati Allah, ada orang buat betul-betul pengabdian diri kepada Allah ni, dia buat kerana dia malu kat orang, contoh. Ataupun dia rasa macam dia ni Islam, aku ni Islam, kena sembahyang. Dia tak rasa bahawa sembahyang ini adalah satu benda yang Allah Ta'ala panggil aku ketika mana aku dah buat kerja semua, Tuhan panggil untuk Allah Ta'ala mendengar, untuk Allah Ta'ala bercakap dengan kita betapa cintanya aku pada Allah ni. Aku mesti sembahyang dalam keadaan penuh khusyuk, kerana bagaimana seorang lelaki yang duduk bercinta dengan orang perempuan tu, tiba-tiba perempuan tu panggil, jom jumpa. Oh, macam mana wajib? Seorang perempuan ajak kita, jom jumpa. Mana? Dah lagi makan chicken chop ke? Yang kita dah kenal lama dah dengan perempuan tu. Bini di rumah pula, kecil manis 20 tahun dah. Oh, kita pun jadi orang muda lah malam tu. Nak, dengan misai apa ni, gunting-gunting elok-elok. Janggut-janggut ni jadi pendek sikit, ambil ina hitam tu, habis rambut ni. Pakai-pakai pewangi. Nak jumpa kita tu umur 30 lebih, janda berhiah pula tu. Anak tak ada. Dah. Ambil nombor telefon kita duduk makan kedai roti canang ni. Abang dia kata, marilah kita jumpa. Kita kata kat mana? Nak pergi makan chicken chop. Oh, kita apa? Tongkat motor tak ada nak angkat. Tak ada nak angkat tongkat motor. Start motor tu pakai masuk gear, bau, gear selalu. Dah sudah pakai baju, pakai minyak wangi, tak usah kira lah. Mari masjid tak pernah sembuh minyak wangi, nak pergi jumpa dengan orang tu, mak janda tu, oi, pakai minyak wangi, duk sekilo tu bau dah. Sebab cinta. Boleh beza tak ni? Nasuh nampak beza je. Orang yang sekadar mari masjid, sekadar mari sembahyang jemaah apa, tak kisah cinta tak cinta pun. Sekadar itulah. Tapi orang yang betul-betul cinta kepada Allah tu mari rumah dia rasa macam Allah Ta'ala nak panggil lepas ni. Allah Ta'ala nak panggil lepas ni maghrib pukul 7 suku ni. Dah berbakar siap-siap pukul 6.30 tu dia siap dah. Duk relax, dah baca Quran sikit. Sebab apa? Nak jumpa dengan orang yang paling dia cintai Allah Ta'ala, yang paling banyak jasa dengan dia. Dia akan takbir Allahu Akbar dengan penuh rasa cinta. Itu martabat yang paling tinggi dalam pengabdian diri pada Allah. Itu baru bab solat, tidak bab puasa, bab haji, banyak perkara lagi. Kerana setiap ibadah yang kita lakukan ini ada kesan dia. Kesan tu ada. Kalau semayang boleh cegah perkara jahat, perkara mungkar. Nampak ni? Kalau puasa, la'allakum tattaqun, boleh jadi takut pada Allah. Kalau haji, rasa tak sayang pada harta. Kalau sedekah boleh rasa kita dekat diri dengan Allah Ta'ala dan ada ihsan di hati kita, supaya Allah Ta'ala merahmati kita. Semua tu ada kesan. Tapi kalau setakat nak buat mari masjid, tak apalah, pukul berapa pun nak mari pun tak ada masalah. Dia tak ada fikir tu orang okey juga, dapat pahala juga, tapi bukan di martabat yang tinggi. Orang ada angka giliran masuk syurga dengan Nabi, apa dia tengok angka giliran lambat lagi dia nak masuk syurga. Kalau kita tak boleh lambat-lambat. Betul. Seksa.
Mula-mula dibangkitkan daripada apa Allah Ta'ala nak pergi ke akhirat ni, bukan senang. Hidup apa tahun, berapa puluh tahun tak tahu. Duduk di padang mahsyar dengan panahnya, dengan tidak ada apanya. Nak lagi cari mana? Kalau ada kedai-kedai teh, minum-minum kopi pun boleh jadi sedap juga. Duduk relax, sementara tunggu. Lambat lagi giliran awak nak bercara. Lambat lagi, tak apa makan di sana dulu. Boleh tahan. Dah, duduk berdiri, duduk tunggu. Bila tak tahu. Berpeluh-peluh habis dah kita semua. Masing-masing bertelanjang pula tu. Angka giliran nombor berapa pun tak tahu. Seorang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Tapi Tuhan punya cepat hitungan. Tak cepat macam mana, dia penuh pengetahuan. Wa kafa bina hasibin. Aku yang paling reti sekali. Bab kira menghitung, kira mengira ni Allah Ta'ala yang paling reti. Jadi dalam bab ni tuan-tuan dirahmati oleh Allah, kita kena ingat bahawa ibadah yang kita nak buat ni ibadah yang penuh kecintaan kita kepada Allah. Kita baca Quran atas dasar kita penuh sayang dan kasih pada Allah Ta'ala. Bolehlah? Sekadar itulah, sakit tekak dah lama-lama tak boleh. Jam pun bunyi dah. Jadi tatayyum, al-alaqah, as-sababah, al-gharam, al-ishq. 5 istilah ni kita akan bincang sampai kita faham. Sampai kita faham. Kerana kalau kita tak faham ni, kita tak boleh nak bayangkan apa istilah-istilah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab dia Ubudiyah ini. Jadi mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Kita sambung di masa yang akan datang. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi